Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah alladzi farqul furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka yang berperang pada jalan Allah, yaitu mereka yang membunuh atau terbunuh. Janji Allah itu benar daripada Allah di dalam kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang benar. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa, ibu dan ayah, tetamu-tetamu yang disebut dan dijemput Allah Azza wa Jalla, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku duduk seketika ya Allah untuk bertafakkur, bertadabbur dan bertadakkur insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah kita berikan fokus tumpu segala perhatian, pandangan serta perasaan kita digabung dan dicantum untuk kita memberikan infak masa, infak tenaga, salawat Muhammad, dan infak tubuh badan kita pada malam ini, menantikan waktu maghrib dan isya ini. Ya Allah, ada sesuatu yang perlu diangkat, ada sesuatu yang perlu diangkat kefahaman, dan ada sesuatu yang perlu diberikan huraian, ada sesuatu yang diberikan penjelasan, ada sesuatu yang perlu diberikan pencerahan agar hati ini tiada sebarang kegelapan. InsyaAllah tuan-tuan, hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani yang kita pernah bincang pada siri-siri yang lampau, pada siri yang lalu, kita sekarang berada di fasa yang keempat. Fasa yang keempat ini disebut sebagai mulkan Jabriyan ataupun Jabriyah. Jika dihitung dan dikira, diukur kehidupan umat Nabi Muhammad terbahagi kepada there are five phases. Kehidupan fasa umat Muhammad terbahagi kepada 5 fasa. Dan sekarang critical zone. Zone kritikal disebut sebagai zone yang antara paling lama dan paling panjang, iaitu zone mulkan Jabriyan ataupun Jabriyah. Zone ini disebut sebagai zone yang pertama kehilangan identiti kita, iaitu runtuhnya sistem khalifah. Zon ini zon yang di mana hukum Allah dicabar. Zon ini zon di mana berlakunya peperangan dan pelarian, sebagaimana hadis Nabi, hiya harbun wa harbun. Zon yang keempat ini zon yang kamu akan melihat pemimpin-pemimpin yang hilang keberanian untuk akhirat dan agama, tetapi mereka lebih berani mempertahankan keduniaan, harta, pangkat, status, jawatan, kerusi politik mereka. 3. Zon ini zon yang kamu akan melihat umat akan lebih mudah berbalah, bermusuh
bergaduh sesama kabilah, bukan mencari jalan untuk mencari solusi sesama kawan, tetapi dia cuba berlawan sesama kawan. Zon ini juga disebut sebagai, tuan-tuan, pemimpin yang ada, pemimpin yang hilang taringnya, pemimpin yang hilang sifat singanya, pemimpin yang hilang sifat hubul watan, mencintai agama. Zaman zon ini zon yang tiada pemimpin yang berani mempertaruhkan denyut nadi, jantung yang berdegup, darah tulang belulangnya sangat berkira-kira untuk agama dan Allah. Semua duk sibuk nak jaga jawatan, jaga harta, jaga tanah, jaga wilayah, jaga aset dalam negara dan di luar negara. Zon ini juga disebut sebagai Mulkan Jabrian, zon di mana kita hidup dalam keterpaksaan. Zon ini juga disebut sebagai zon yang di mana kita hidup banyak sistem yang pemaksaan. Zon yang keempat ni, zon yang selepas ataupun fasa yang keempat disebut sebagai fasa yang Islam lepas. Islam sudah lupus dan lepas daripada genggaman tangan umat Islam. Zaman yang keempat ini zaman yang kita hilang satu persatu hak yang pernah kita pegang dan kita genggam 1000 tahun dulu. Zaman ini zaman disebut kita hidup bagaikan dipaksa. Antaranya, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kali ini pada zaman yang keempat ni, zaman yang kita hidup, contoh benda yang dipaksa, kita hidup dipaksa cukai. Cukai tanah, cukai pintu, cukai tingkap, cukai cermin, cukai apa lagi? Hidup dengan penuh, walaupun umat Islam dah ada zakat, tapi masih lagi kita hidup berdasarkan di bawah sistem penjajah, tetap ada cukai. Tak ada cukai kena halau, kena sita, tak bayar. Maka kita hidup dipaksa. Ni zaman ni, tuan-tuan. Ni Nabi sebut lama dah ni. Kita sedang bincang, kita berada di zaman yang kita dipaksa. Apa lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan masih ingat sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu apa berlaku pada hidup kita? Kita bagaikan dirantai, kita bagaikan di penjara, kita bagaikan diikat. Bermula 8 Mac 2020 sampailah kurang lebih 1 April 2021 plus minus. Kita berada dalam zaman PKP, di mana seluruh umat dan rakyat sallallahu alaihi Muhammad juga bagaikan terpaksa dan dipaksa. Siapa tak suntik 2 dos tak boleh fly, tak boleh umrah, tak boleh masuk kedai. 2. Yang ketiga, tuan-tuan, Mulkan Jabrian ini kita berada dalam sistem juga dipaksa sallallahu alaihi Muhammad. Sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, sistem kehidupan manusia. Kita terpaksa dan dipaksa. We have no choice. Government cara government, private cara private. Yang keempat, kita hidup zaman terpaksa ni, tuan-tuan. Umat Islam walaupun kita sudah mendapat kemerdekaan 1957, tapi tetap kita memegang pada undang-undang British daripada 1957 sampai 1981. Sistem ekonomi dan sistem pendidikan masih berkiblatkan barat, dan sampailah, tuan-tuan, sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di tanah Melayu masih lagi mengekalkan undang-undang dan sistem barat. Dan kita pernah bincang kenapa Pulau Pinang kita tak mampu menukar nama-nama jalan. Kenapa British dan Inggeris meninggalkan Anson, Sir Richard Anson, Sir King George Bathurst, Sir King George menghasilkan Georgetown, sallallahu alaihi Muhammad, Sir Macklem. Mereka meninggalkan nama. Kita kena sebut, kena berzikir, panggil nak pergi mana? Nak pergi Macklem Road. Nak pergi mana? Nak pergi apa tu? Lepas Macklem tu apa? McAllister. Kenapa kita dipaksa untuk menggunakan nama-nama mereka? Patutnya kita dah mereka, hang bawa balik nama-nama hang sekali. Rupanya, tuan-tuan, itulah sistem. Kita terpaksa dan dipaksa sebab kita diikat dengan perjanjian. Dan orang yang pihak yang kita kata apa? Yang memegang perjanjian itu adalah termasuk sistem-sistem diraja. Ada benda yang kita tak boleh buat walaupun kita ada sultan. Sebab apa? Setelah disekat oleh British dengan wujudnya residen British untuk mengurangkan kuasa sultan di akhir zaman. Sebab mereka tahu sultan ni akan menjadi benteng akhir zaman. Maka kita kurangkan kuasa sultan, didatangkan residen British. Datanglah James W. Bush di Perak untuk mengurangkan kuasa sultan, Kesultanan Perak ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni juga disebut sebagai zaman yang kamu akan melihat perang non-stop. Tuan-tuan, dalam Islam, tujuan perang dalam Islam, tuan-tuan, harb. Allah sebut dalam surah
Al-Baqarah. Kalau Kristian, kalau Yahudi, kalau Rom, kalau Parsi, kalau Assyria, kerajaan-kerajaan besar tuan-tuan, mereka berperang sebab apa? Sebab nak dapat hasil bumi. Mereka perang sebab apa? Sebab nak sampaikan dakwah Kristian. Sebab umpama Alfonso datang, Vasco da Gama. Tapi berbeza dengan orang Islam berperang. Kita berperang dengan dua tujuan. Yang pertama dakwah, yang kedua daulah. Ini tujuan peperangan dalam Islam. Kita nak perkenalkan. Hampa tengok Ustaz, bagaimana umat Islam berperang. Hampa tengok Ustaz cara kami berperang. Kami tak sentuh wanita. Kami takkan rogol wanita. Sentuh pun tak, apatah lagi rogol. Kami takkan sembelih anak-anak, walaupun Al-Qassam itu menawan dan menahan anak-anak Israel, tapi tak ada seorang pun anak-anak Yahud, tak ada seorang pun anak-anak Zionis yang dipancung, yang ditembak, yang terburai usus. Datangkan pada kita bukti dan saksi. Seorang pun anak Zionis tiada yang terburai, yang tercabut kepalanya di tangan pejuang Al-Qassam. Nah, abang mai kata ini contoh kami perang. Setujuan kita perang ni bukan sebab semata-mata nak mengambil hasil bumi. Macam mana hampa buat? Macam mana Jan Van buat daripada Belanda? Macam mana Alfonso buat daripada Portugis? Macam mana Raja Sultan Filipin, King George Filipin buat dekat Manila, Mindanao, fi amanillah, dirampas. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana Stamford Raffles buat dekat Temasek. Hampa masuk tu hampa bunuh habis. Macam mana Rom buat dekat Masjid Al-Aqsa 1099. Jadi tujuan perang ni tuan-tuan adalah untuk berdakwah. Dan bila dah dakwah, kita nak menegakkan daulah. Sistem bila ada daulah, baru hangpa boleh tengok cara kami mentadbir cara Islam. Tengok kami pegang kuasa cara Islam. Tengok kami perintah cara Islam. Ini tujuan perang. Sehingga kan tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok dalam siri peperangan daripada Badar, zaman Nabi, perang zaman Umayyah, perang zaman Abbasiyah, perang zaman Ayubiyah, perang zaman Zangkiyah. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan, perang zaman Utsmaniyah. Sultan Salahuddin, Nuruddin Az-Zanki dengan Khalid Al-Walid, lepas tu turun ke zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa persamaan perang antara mereka? Khalid Al-Walid zaman Rasulullah, kan? Habis Khalid Al-Walid, pas baton kepada zaman Umayyah. Masuk Abbasiyah tuan-tuan, Nuruddin Az-Zanki 1174 yang menjadi pencetus kepada tanah Melayu yang boleh sampai ke Al-Aqsa. Sambung 1187, sambung kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa persamaan yang mereka guna dalam kajian perang akhir zaman? Rupanya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kaedah yang diguna pakai, modul dan modus operandi yang Sultan Khalifah Islam pegang sebelum nak perang, on at the final countdown, sebelum nak tembak tu tuan-tuan, Sultan turun kuda jumpa dengan Maharaja Rom. Contoh macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Sama tuan-tuan, sama modus operandi sama. Al-Fatih buat benda yang sama, Sultan Salahuddin buat benda yang sama. Dan Abu Ubaidah buat benda yang sama dalam perang Yom Kippur. Apakah itu? Sebelum perang turun pujuk dulu musuh. Sultan Muhammad Al-Fatih turun, dia pujuk Maharaja Palai Ogos. Palai Ogos ni maharaja daripada Konstantin Byzantine. Sebelum berlakunya perang Konstantinopel selama 53 hari tu, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, ingat kita ni suka berperang. Pujuk, apa kaedah pujukan? Persuade, dia panggil persuade. Kita nak beli jiwa orang Kristian musuh. Kami kalau hampa angkat senjata tak jadi perang, hampa batalkan peperangan ni, hampa ada beberapa pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, itu pun tidak terpaksa. Kami tak paksa. Okey, tak apa. Kalau hampa tak mau masuk Islam, hampa boleh kekalkan lakum dinukum waliyadin. Hampa boleh kekal pergi sembah gereja, pergi sembah Tuhan kalian, semayang di gereja. Kami takkan kacau, kami takkan bom gereja kalian. Dan yang ketiga, pilihan ketiga, kalau tak mau masuk Islam dan nak kekal pada agama kalian, jangan kacau sensitiviti hak keistimewaan tanah kami, dengan syarat kalian kena bayar jizyah ataupun cukai. Pilih nak mana. Mana ada sembelih, mana ada bunuh, mana ada tikam, mana ada tembak. Tak ada pilihan perang. Tidak ada alternatif. Tapi bila Israel, bila Rom, bila Parsi takluk wilayah Islam, apa pilihan? The only one, bunuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Benda tu berlaku dekat Andalus, di Spain, di Cordoba 1492, apabila masuknya Rom
merampas tanah Islam daripada kerajaan Abbasiyah 1492. Jatuhnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan, tinggalan Cordoba dan juga Sistana Al-Hamra. Apa mereka buat? Orang Islam dibunuh. Jadi tujuan perang ni sebenarnya, nak Habak Mai kata, kami nak tunjuk contoh the way how to, cara untuk memerintah, keadilan sosial, keadilan pemerintahan Islam. Yang tu sebenarnya. Tapi jika kalian tetap berdegil dan ingkar untuk tetap berjuang, untuk tetap berperang, okey, maka bermulalah perang. Maka perang itu adalah the last and the final choice, pilihan terakhir. Saat mereka mencabar agama, mereka menghina agama, maka barulah Islam naik tangan. Macam kita lah kan, nak pukul anak, bagi peluang anak mengaku dulu dan seumpamanya. Kita tak pukul ikut dan. Ayah yang dia faham sistem didikan dalam Islam, dia takkan pukul dulu. Siasat tanya dulu sampai anak dia betul-betul bersalah, baru ayah dia pukul. Pukul itu pula untuk mendidik, fadribuhum, bukan pukul balas dendam sebab geram. Sebab dalam perang Badar, dalam salah satu perang, ketika Saidina Ali mengangkat menghunus senjata nak pergi tikam salah satu Quraisy, Nabi suruh Saidina Ali pergi ambil wuduk. Sebab apa? Sebab ketika Saidina Ali nak tikam itu, dia tikam bukan sebab nak berjuang, tapi sebab dendam, sebab Quraisy meludah muka Saidina Ali. Tu nilai adab yang Nabi ajar. Benda tu yang dikekal oleh Al-Qasam. Sebab tu mereka mampu bertahan 366 hari. Hari ini dah masuk hari yang ke-366. Di Lubnan hari ini hari yang masuk ke-16. Saudara Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, itulah jawapan kenapa Benjamin Netanyahu mengumumkan dalam parlimen kenapa kami tak boleh menjatuhkan Al-Qasam, kerana mereka tidak berjuang dengan tangan, mereka tidak melawan dengan tangan, mereka tidak berperang dengan senjata, tapi mereka berperang dengan Tuhan bersama mereka. Sampai bila-bila pun kita takkan boleh mengalahkan mereka. Tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat perang ni, Al-Qasam dah 366 hari. Dilawan oleh 8 brigade, dilawan oleh 8 negara. Brigade Al-Qasam sendiri-sendiri. 8 negara lawan 1 negara. 366 hari. Satu pun tak rabah, walaupun ada yang syahid. Palestin tidak berundur. Tapi apa berlaku bila Lubnan menyerang, Iran menyerang 3,000 peluru 3 hari lepas? Apa berlaku pada Israel? Wih. Baru sehari perang. Weh, hampa lawan kami 366 hari. Kami relaxnya, hampa baru sehari perang. Baru hantau. Selama ni Israel nampak kuat sebab hang lawan dengan budak-budak kot. Hang lawan dengan wanita yang lemah. Memang hang nampak kuat. Bila bertemu buku dengan ruas, baru hantau langit tinggi yang rendah. Baru sehari perang, hang dah kelam kabut dah. Kami 366 hari perang tak ada apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ni. Pada mahu tu bagi panjang sikit. Soalan Muhammad. Konflik Arab dan Israel. Bagaimana ia bermula, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kita kena sembang tajuk ni? Tajuk ni dia termasuk dalam, tadi saya kata apa? Kita berada di fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni penuh dengan peperangan dan pelarian. Konflik demi konflik. Okey, so tajuk kita malam ni termasuk di bawah tajuk besar. Fasa keempat. Fasa kelam kabut, fasa Islam terlepas dari genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Islam, tuan-tuan, bagaimana Arab ini, tajuk yang saya nak kongsi, tuan-tuan, cerita tentang Arab. Bagaimana Arab ni hilang taringnya. Macam mana Arab ni dia boleh hilang, sedangkan kita faham Arab ni, tuan-tuan, bangsa yang pernah dikecam oleh Allah dalam surah Quraisy. Arab ni juga adalah bangsa yang pernah diutus Nabi padanya. Maksudnya mulia. Arab ni, tuan-tuan, adalah bangsa yang Nabi hampir dibunuh olehnya. Ni bangsa Arab. Kita kenal dulu. Konflik Arab dengan Israel, dah 16 hari peperangan dengan Lubnan dengan Israel, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Poin yang kita boleh ambil ketika ini, rakyat Gaza, Dir Al-Bala, Khan Yunis, Rafah, mereka mampu suap makan dengan tenang, bukan kenyang, tapi suap dengan tenang tanpa gangguan. Boleh lena tepuk-tepuk bantal. Lama dah kami rindu untuk lena dengan tenang tanpa gangguan. 366 hari kami lena tanpa gangguan. Kami lena dengan gangguan. Bila berlakunya 16 hari perang 4 penjuru. Dari utara, tuan-tuan, Kataib, Hizbullah, Brigade Hizbullah daripada utara, mewakili negara Lubnan.
Daripada selatan Al-Kataib, Houthi, tentera Houthi mewakili batalan daripada wilayah selatan. Dan daripada barat yang baru masuk tentera Kataib Brigade Syuhada Al-Quds cawangan Dimash Syria baru join daripada barat. Dan daripada timur menggabungkan wilayah Kataib Hizbullah cawangan Iraq dan Kataib Ashab Al-Haq daripada Iran dan Brigade Kataib Al-Syuhada daripada Iran bergabung. So sekarang tuan-tuan, Israel tengah-tengah diserang oleh 4 penjuru. Bila 4 penjuru, semua fokus tumpu peperangan. Sekarang episod baru perang. Dulu semua Gaza-Gaza ada dalam Al-Balah, Khan Yunis, Rafah. Sekarang fokus tumpu perang, dia naik ke atas utara. Waktu ni, sekarang ketika ini, Alhamdulillah, kita rasa tumpang seronok sebab rakyat Gaza, rakyat Palestin, secara umumnya 5 daerah yang terlibat daripada utara Gaza sampai ke Rafah, mereka boleh tidur lena, suap saat nak makan. Lama dah nak suap makan dengan tanpa gangguan. Okey, kembali cerita tadi. Kenapa Arab mula bangkit? Dan adakah ini petanda? Ada tak hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi Muhammad bahawa 4 negara ni, okey, tuan-tuan tengok negara Syam ni siapa? Nabi sebut Islam bangkit dari 3 wilayah. Khurasan, Syam dengan Timur, Masyriq. Kita fokus pada negara Syam. Negara Syam ni Syria, Lebanon. Siapa lagi? Palestin. Dan yang keempat, Jordan. Jordan sekarang belum ada tindakan agresif dan proaktif. Sebab Jordan dia special sih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham geopolitik dunia, Jordan ni dia play safe. Dia tak boleh terlalu drastik menyokong Palestin. Walaupun memang sokong, dia tak boleh menzahirkan sokongan secara zahir, secara nyata, secara jelas. Sebab dia terikat oleh perjanjian dengan Israel 1994, namanya Jordan Israel Camp David 1994. Apa yang Israel ikat? Dia ikat tuan-tuan, Jordan kena memintas apa jual rudal, peluru berpandu, fighter jet, apa-apa yang boleh sampai ke tanah Israel, Jordan kena sekat, Jordan kena pintas. Sebab apa? Sebab perjanjian 1994 tu mengatakan bahawa Jordan kena pastikan tiada sebarang ancaman yang boleh jatuh ke dalam Israel. Kerana Jordan diberikan hak keistimewaan oleh Israel untuk menjaga 2 benda. Satu, hak immigration, masuk keluar ke Masjid Al-Aqsa, nak cop pasport yang selama ni kita duk pergi dia. Satu dunia tuan-tuan, nak masuk ke Al-Aqsa hari ni, saya insyaAllah bulan 2 ni, kalau Allah izin, insyaAllah tuan-tuan doakan mudah-mudahan sampai. Muslimin dan muslimat, nak masuk Aqsa sekarang, Aqsa tak terlibat dengan perang dengan 5 wilayah negara yang bergolak ni. Dia boleh masuk saja. Cuma laluan masuk ke Aqsa tu yang hanya boleh cop immigration masuk adalah Jordan. Satu-satunya negara di dunia yang diberikan hak keistimewaan. Satu, tuan-tuan faham yang tu dulu. Jangan mudah menuduh Jordan tidak membuat apa-apa kepada Palestin dan Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, Jordan diberikan hak keistimewaan ke atas pentadbiran seluruh pentadbiran pengurusan pengimarahan Masjid Al-Aqsa. Duit gaji, duit utility, bil elektrik, tukar kapet baru, sallallahu alaihi Muhammad. Apa benda yang hal ehwal masjid ditanggung oleh King Hussein, iaitu pada Jordan. Kalau Jordan buat sesuatu yang tak kena pada Israel, maka hak kedua-dua ni tuan-tuan akan tercabut dan terlucut secara automatik. Maksudnya Aqsa berada dalam bahaya. Tuan-tuan faham? Jadi Jordan memang tak boleh bertindak apa-apa, dia play safe. Itulah jawapan pada 1 April 2024 bila 300 peluru berpandu rudal yang dihantar oleh Israel, yang hanya 5% yang dihantar dari Iran, kan? Sallallahu alaihi Muhammad, hanya 5% yang tembus. 23 biji yang tembus. Semua dipintas oleh Jordan. Itulah jawapannya. Sebab Jordan terikat, dia tak boleh lepas. Kalau Jordan tengok saja mana-mana negara, bukan hanya Iran, serang Israel, maka Jordan kena. Bila Jordan kena, Aqsa pun kena. Maka dalam arti kata lain, Jordan sedang mempertahankan, membertaruhkan nyawanya demi Aqsa. So kita kena pulihkan image kepada Jordan. Okey, muslimin dan muslimat, kembali cerita Arab tadi. Saya nak kongsi malam ni tuan-tuan, kisah bagaimana bermulanya Israel ni mengikat negara Arab. Itu point dia. Okay, dan macam mana boleh Arab boleh bangkit pula ni, 4 negara ni kan? Syria, Iraq, Iran, Jordan, Lebanon, Yaman. Walaupun ada yang mengatakan bahawa Iran semua wayang lah, berlakon lah.
Tuan-tuan, berlakon macam mana ni sampai meninggal Hasan Nasrullah ni. Berlakon sampai mati. So saya ambil status dan pendirian, jangan terlalu mudah dan cepat untuk menghukumi dan menghakimi, sedangkan kita tak faham dalam perjalanan geopolitik dunia ni, dia boleh berubah, sifatnya subjektif dan dinamik. So jangan terlalu mudah mengatakan Iran tu berlakon, jangan terlalu mudah mengatakan Iran tu wayang. So kena jauh perkataan ni, termasuk ustaz-ustaz. Sebab yang kaji bidang geopolitik ni bukan ustaz. Jadi saya pun kadang benda ni saya agak berhati-hati supaya kita jangan buat palatau benda yang kita tak tahu. Saya mengaku benda tu sekadar dan seadanya. So saya ambil play safe tuan-tuan, jangan terlalu mudah dan terlalu awal menghukumi dan menghakimi sebarang tindakan negara Arab. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Okey, kembali. So tuan-tuan muslimin dan muslimat, bagaimana Arab ini permulaan tadi, bagaimana Arab ni mula disekat. Okey, cerita dia tuan-tuan, ketika mana pada zaman Nabi, siapa musuh Nabi? Siapa musuh Islam? Dua je lah. Okey. Yang pertama, Quraisy. Yang kedua, Yahud. Sepanjang peperangan dan mereka hidup dengan Nabi, tengok depan mata ni, nahkum bizawahir. Setiap siri peperangan, tak pernah kalah. So kesimpulan awal yang mereka buat, Islam won't be falling down with the war of the weapon. Mana-mana perang yang guna senjata, Islam confirm menang. Hang mobile lah, sikit. Bala tentera mana pun mereka sikit, seorang dua pun, Islam tak akan jatuh runtuh dengan perang menggunakan senjata material dan fizikal. So macam mana nak Islam kalau? Inilah kajian mereka buat tuan-tuan. Terhasillah satu penemuan. Oh, rupanya untuk menjatuhkan Islam tidak boleh menggunakan material, tapi menggunakan serangan ism, pemikiran. Masuk ke dalam, Portugis hantar orang dia pakai jubah pergi Mekah, pakai jubah, pakai serban. Jan Van Belanda hantar pula orang dia. British hantar orang dia, namanya Syekh Muhammad Al-Majmui. Nama dia tuan-tuan, ni Syekh ni, dia orang British, masuk ke Mekah, orang British, akhirnya kahwin dengan orang Arab, diangkat menjadi imam. Dia yang menyokong Muhammad Abdul Wahab. Okay, saya nak ceritanya ni, itu sebagai teaser awal. Okey, macam mana Israel buat untuk menjatuhkan Islam selepas Nabi? Tu poin saya. Okey, bermula begini. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi poin saya kata apa? Islam tak boleh jatuh dengan senjata lawan secara fizikal, tak boleh. Memang tak boleh. Sebab 1315 tahun ada protes. So kita kena suntik, kena jentik masuk sentimentism. Kita calar dan cemar, kita ganggu akidah pemikiran mereka, serangan pemikiran, kita jajah fikir mereka. Keluarlah pluralism, sosialism, apa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi? Liberalism. Keluar apa lagi? Sekularism. Itu semua pemikiran teroris, sosialis. Keluar nama-nama ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang memperkenalkan nama ni? Yang memperkenalkan nama ni adalah British dan Yahud. Dia yang memecah belah pemikiran umat Islam. Barulah melahirkan Wahabi apa semua ni. Sebab mereka tahu Nabi umat Islam dulu berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Satu tu je, mana ada pecah-pecah Wahabi bagai zaman Nabi. Tapi siapa yang pecah? Sebab itulah saya kata Islam ni diserang menggunakan akidah. Okey, macam mana Israel dan British Yahudi buat? Permulaannya, sallallahu alaihi Muhammad. Bangsa Arab ni tuan-tuan, satu je kelebihan dia. Bukan satulah, saya kata dalam ruang ini kita boleh kata salah satu kelebihan Arab ialah dia adalah pendiri khalifah di dunia. Punca Arab lah. Okey. Walaupun Arab ni Nabi kecam, Allah kecam dalam surah Quraisy. Arab ni Allah yang serang Arab Quraisy. Nabi pun tak pernah doakan Arab walaupun Nabi dari bangsa Arab. Tapi kelebihan bangsa Arab adalah satu, dia pernah duduk dengan Nabi. Yang kedua, bangsa Arab ni kelebihan dia, dialah punca kuasa lahirnya sistem khalifah di dunia. 632 Sayyidina Abi Bakar berbangsa Arab. Ending dia tuan-tuan 1258. Jadi Arab menguasai dunia bermula 632 sampai 1258. Within 1258 minus 632. Lebih kurang kita kata hampir 600 tahun. Lebih kurang 626. 626 tahun tuan-tuan Islam berkuasa, Arab pegang dunia ni. Itulah sumbangan Arab.
So tuan-tuan jangan menafikan sumbangan orang dulu dan Arab dulu 626 tahun they were conquering the world. Sebab apa war? Sebab apa war? Sebab war past tense. Saya ada kuliah grammar English ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh sambung Okey. Apa yang tuan-tuan nampak ni, di sini permulaan asal. Bagaimana dia ada berapa fasa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah wilayah tanah yang pernah Nabi jaga. Namanya Hijaz. Okey. Bagaimana Arab ni mula dijatuhkan untuk melemahkan Islam? Ini 13 wilayah tuan-tuan. Dulunya wilayah ni di bawah Daulah Uthmaniyah yang menjaga tanah ini sebelum lahir Wahabi, Saudi, Yahudi, tak ada lagi ni. Ini cerita zaman awal, iaitu Daulah Uthmaniyah pegang. Maka seluruh pengurusan Masjidil Haram, Masjid Nabawi di bawah Daulah Uthmaniyah. Aman, tenang, damai, no Wahabi. Tenang, cantik, solid, clean. Waktu ni, bahagia orang kata, Muslimin dan Muslimat. Sehinggalah sampailah masa tuan-tuan runtuhnya berlakunya revolusi Arab. Okey. Hubungan Arab ni bila Israel British dengan proksinya. Israel kawan baiknya British lah. Berkawan berbincang tengah malam lepak kedai mamak, kedai tom yum, bincang. Macam mana kita nak jatuhkan Islam dengan kepala pada geleng. Oh, British lepak kedai mamak. So tajuk kita malam ni British lepak kedai mamak. Tu thumbnail lah, thumbnail. Adakah benar British sudah lepak kedai mamak? Hanya dengarkan kuliah Ustaz Manis. Benar atau tidak? Dengar sampai hujung rancangan. Okey. Jadi bila mereka bincang ni macam mana nak buat tuan-tuan? Maka permulaan di sini. Hubungan Arab dengan Israel ni dulu musuh. Zaman Nabi kan Arab dengan Islam kan musuh. Tapi macam mana Arab dengan Israel, Arab dan Yahudi ni tiba-tiba hari ni boleh jadi kawan, boleh peluk, cium tangan. Daripada musuh dibiasakan, dibaikkan, dinormalisasi. Tiba-tiba kawan, lawan menjadi kawan. Ni cerita sebelum perang ni. Ketika awal-awal perang, yang kita duk kata Arab mana suara Arab, Arab tak bangkit, Arab lena, Arab duk makan nasi Arab saja. Apa tengok saja Palestin jatuh. Okey, macam mana boleh jadi macam tu? Itu poinnya. Kisahnya bermula begini. Fasa pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita panggil bagaimana hubungan Arab dicairkan oleh British dan Yahudi. Fasa pertama. Ini gambar sebagai saksi bukti. Ini siapa tuan-tuan? Ini Sharif Hussein. Inilah keturunan Nabi yang terakhir, Bani Hashim 1914 yang memerintah tanah Hijaz. Arab Saudi tak ada lagi. Excuse me, there are no Saudi in the world for this moment. Before era 1914. Okay, he was the final and the last Amir or leader Sallallahu Alaihi Muhammad yang datang dari keturunan Nabi, namanya Sharif Hussein. Siapa belakang dia? Inilah belakang dia, inilah British. Kenapa British duduk belakang Arab? Kan saya kata tadi, kita nak bincang puncak kejadian macam mana target Israel, target British, kita nak jatuh Islam di dunia. Itu poin besar. Nak jatuh Islam di dunia, modus operandi pertama, visi besar kita menjatuhkan Islam di dunia. Misinya jatuh dulu bangsa Arab. Bangsa Melayu sat lagi. Itu masuk siri yang lain. Now we are going to demolish and eliminate. Nak dismiss kedudukan dan position bangsa Arab sebab Arab kuasai dunia waktu tu. So point dia kat situ. So sekarang kita nak cairkan, kita nak pengaruh, kita nak beli jiwa Arab, kita nak bagi dia terpengaruh dengan hasutan, nak makan, nak goda. Macam mana nak beli jiwa Arab ni? Tuan-tuan dan puan-puan, maka British pun mula mainkan peranan. Antara namanya Sallallahu Alaihi Muhammad, Sheikh Muhammad Al-Majmu'. Nama Britishnya Mr. Handper, Christian, British. Pakai jubah, pakai serban, buh janggut, buh celak. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Oh, istighfar. Muslimin dan Muslimat. Fasa pertama 1703 lahirlah Muhammad Abdul Wahab. Saya cerita ringkas tuan-tuan. Muhammad Abdul Wahab ni dia ditentang oleh ayah dia. Ayah dia pun tak setuju sebab Abdul Wahab ni dia ni sangat kita kata taksub dengan tok guru dia Ibnu Taimiyah yang sangat keras dan tegas dalam fiqh dakwah. Okey.
Disebabkan dia ni hidup, dia ni lahir di Uyainah, di Najd. Najd ni Riyadh lah, Arab Saudi hari ni lah. Itu tempat kelahiran dia. Berjalan dari 13 daerah tadi, daripada Jauf orang tak terima, Hail orang tak terima, pi Qasim orang tak terima, pi Mekah lagi lah orang tak terima, Asir, Najran, pi mana pun Al-Hasa, semua wilayah Arab tak terima pendekatan Muhammad bin Abdul Wahab sebab keras dan tegas. Ketika itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka datanglah seorang anak muda yang berketurunan raja Sallallahu Alaihi Muhammad waktu itu belum diangkat menjadi raja, Muhammad bin Abdul Sa'ud. Okey, dia ni siapa? Ayahnya Yahudi, mak dia Arab. Cerita dia panjang. Saya nak ringkaskan tuan-tuan. Seorang Yahudi dari berbangsa Azar, Iraq. Dia yang mai target untuk merampas wilayah Islam Arab ni. Dia yang berpura-pura menjadi watak Arab. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kawan punya kawan, tawan kawan, baik sangat ni, pendatang baik sangat, dia bagi ruang dan sebagainya. Akhirnya dia makan tuan rumah, dia bunuh Sallallahu Alaihi Muhammad. Namanya Mordekhai bin Ibrahim bin Moses. Ni Yahudi Azar daripada Iraq. Dialah orang pertama yang bawa masuk kacang-kacang tu. Hak kita duk beli tu. So kacang-kacang bukan hasil bumi Mekah dan Madinah. So kalau tak beli pun tak kalat. Tapi tak salah kalau nak beli. Sebab Mekah Madinah hanya kurma. So nak berebut pergi Mekah semata-mata nak beli kacang-kacang cerdik, kacang bodoh, kacang tak payah. Sebab itu bukan hasil bumi Mekah Madinah. Tapi bukan itu isu dia. Tapi dialah orang pertama yang bawa masuk daripada Iraq. Punya dia, kita kata lembut, manis mulut ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Orang Arab percaya kat dia. Akhirnya ringkaskan cerita, Arab tu bagi menikah anak dia dengan Mordekhai ni. Dia tak tahu kata Yahudi. Bila kahwin dengan anak dia tuan-tuan, akhirnya dia bunuh pak mentua dia. Pak mentua bagi ladang untuk dia nak bercucuk tanam. Inilah membesarkan, kita kata apa, bisnes kacang-kacang tadi. Daripada situlah tuan-tuan, maka berkahwinlah Mordekhai bin Ibrahim ni dengan Arab, melahirkanlah anaknya yang pertama, Muhammad bin Abdul Sa'ud, Ibnu Sa'ud. Itulah pendiri kerajaan Arab Saudi. Tak ada lagi. Tak ada ni maksudnya apa? Kerajaan Arab Saudi tak ada lagi. Okey. Sehinggalah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu wilayah kerajaan Daulah Uthmaniyah ni menguasai Hijaz. So Yahudi duk fikir macam mana kita nak takluk Islam di Mekah ni, sebab Hijaz di bawah Daulah Uthmaniyah. So sekarang kita kena buat sesuatu dengan pemimpin Hijaz agar dia belot dan dia lawan orang Islam dengan Turki, supaya sagi kita boleh take over ke belakang. Tuan-tuan faham ha? Itu modus operandi dia. Itu dia punya target dia. Target aim dia. So Yahudi inilah target dia tuan-tuan. Dia pi ke Arab, ke Hijaz. Bila berlaku perkahwinan tadi, maka dia menguasai tanah pertama. Akhirnya tuan-tuan, dia buat benda yang sama ke 13 wilayah ni. Mengaku kata saya ni pedagang, tok nenek moyang saya adalah Arab juga, cuma duduk di lama Iraq, sekarang saya balik nak berdakwah, nak memulakan empayar bisnes. Ada tak peluang kita nak ber-JV? Manis mulut orang Yahudi. Oh ya kan, ta'al ya Syekh, ta'al hina, ta'al hina. Bagi peluang. Elok naik, kita kata apa? Kahwin dengan Arab yang kedua. Tuan-tuan, sejarah bapa Arab, Raja Arab pertama dia kahwin 99. Ada pendapat kata 100 orang. Semua tujuan kahwin untuk dakwah Yahud. 100 orang wanita. Kahwin dapat tanah, bunuh pak mentua. Kahwin dapat tanah, bunuh pak mentua. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad? Maka Mordekhai ni dalam kajian yang saya ketemui, muslimin dan muslimat, maka menjadi pendiri. Kahwin anak dia. Anak itulah yang pertama, Muhammad bin Abdul Sa'ud. Sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan, depa ni bila membesar, dia ni pro Yahud. Dia memang keturunan Yahud. Jadi orang Mekah ketika itu melihat Muhammad Ibn Sa'ud ni sangat bernada dan bermesra. Dia pro kepada Yahud. Orang Arab tak boleh terima, orang Mekah tak boleh terima. So bila Muhammad bin Ibn Sa'ud ni, macam mana dia nak beli jiwa, dia nak clean, nak bersih image dia kepada orang Arab Mekah ketika itu. So apa yang dibuat tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad, waktu inilah maka dia cari orang yang ada watak dan pengaruh agama. Takdir Allah 1773, 1777, Rothschild. Ini cerita lain, tapi saya sebut sebab tahun yang sama. Jemaah Dajjal Rothschild
terbina keturunan pertama, Mayer. Rothschild ni kan pemegang bank dunia kan. Dia terbina Empire Rothschild ni 1777. Itulah bermula yang sistem Dajjal tu. Okey, masuk kembali tadi. So 1777-78 plus minus, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu Muhammad Ibn Saud bertemu dengan Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab ni, dia ni kan duk berdakwah, orang tak terima, berdakwah tak terima. Bila berdakwah tak terima, dia perlukan kuasa. Okey, yang Muhammad Ibn Saud ni pula, dia nak beli jiwa rakyat yang tolak menentang dia supaya imej agama dia nak kembalikan reputasi pada pandangan rakyat, dihilang kepercayaan. So Muhammad Ibn Saud perlukan orang agama nak pulihkan imej dia. Muhammad Abdul Wahab perlukan kuasa untuk beruang untuk dia berdakwah. Elok sangatlah. Maksudnya apa? Kita kata bagai disorongkan bantal. Jadi hang, I need you, you need me, I need you, you need me too. Okey, aku bagi hang kuasa, hang kena pulihkan imej aku agama balik. Di situlah berdirinya, tertegaknya kerajaan Arab Saudi, menggabungkan 13 wilayah. Al-Mamlakatus Saudi Arabia, Kesatuan Saudi Arabia, kerajaan terbina fasa pertama 1773 plus minus. Muhammad Abdul Wahab ni dia wafat 1793. Jadi itulah fasa pertama, Yahudi berjaya mencairkan agama di bumi Hijaz. Hilanglah Islam tu, kita kata apa? Hidup agama tu semakin hilang. Jadi akidah sunnah wal jemaah tu semakin luntur, pudar, samar, longgar. Sebab apa? Sebab manhaj akidah utama dia waktu tu adalah Muhammad Abdul Wahab. Diangkat sebagai bapa mujaddid. Okey, tak apalah, kita terima, memang betul ada benda yang sumbangan agama dia, yang tu kita tak nafi tuan-tuan. Tapi orang akan angkat Muhammad Abdul Wahab Mekah. Okey, ketiga itu melahirkan ajaran Wahabiyah. Orang Mekah tengok Muhammad Abdul Saud buat main orang agama, akhirnya imejnya dipulihkan. Akhirnya orang mula menerima Muhammad Abdul Saud, maka kerajaan Arab Saudi bersambung kembali. Muslimin dan Muslimat. Maka Yahudi dan British berjaya. Tepuk tangan di belakang. Di belakang Muhammad Abdul Wahab ni tuan-tuan, siapa dia? Tadi saya sebut dah, Mr. Hamper yang dihantar oleh British. Wahai Muhammad Abdul Wahab, kalau hang nak apa saja, nak printer, nak kereta, nak phone, umpama macam itulah, nak duit, nak kad kredit, nak kad debit, apa sahaja yang hang perlu, whatever your needs, you just tell and inform me as well as possible. I can provide everything. Jadi belakang Muhammad Abdul Wahab adalah British support, sehinggalah tuan-tuan, orang yang menyokong Muhammad Abdul Wahab waktu itu adalah antaranya generasi selepas itu melahirkan Syekh Muhammad Al-Majmuni yang Mr. Hamper. Jadi Muhammad Abdul Wahab dia rasa kuat sebab belakang dia British support. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itu fasa pertama. Habis fasa pertama tuan-tuan, ini fasa kedua. Macam mana Arab dilemah dan dilunturkan. Okey, masuk zaman 1902, percubaan Yahudi masuk ke Palestin berlaku pada 1902. Jumpa dengan Sultan Abdul Hamid II, minta tanah, Yahudi kena halau. Presiden pertama namanya Theodor Herzl. Dilempak tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Umat Islam, lempak surat permohonan tu, macam tu kan. Hang ni ada tak pemimpin kita yang bila musuh hamai kalimah Allah, hang mempermainkan agama kami, hang cabar kuasa sultan kami, hang cabar kuasa agama kami, ambil benda buah atas kepala. Hang pergi balik, ni tanah kami. Ada tak sultan macam tu? Ni berlaku zaman tu tuan-tuan. Ni bukan cerita sentimen suara bergaduh kan. Ni saya cerita ni fakta berlaku dalam istana Yildiz Sultan Abdul Hamid II Khun Kerem. Mana-mana pemangsa yang nak memakan tanah Islam memang kena lempak tu. Waktu tu dahsyat. Imej pemimpin Islam waktu tu memang Allah. Yahudi masuk macam ni, masuk istana. Ni tuanku. Umpama macam tu. Bukan umpama, memang macam tu pun. Nak cakap dengan pemimpin Islam ni, angkat kepala nampak nampak janggut ya sultan. Lalu ni, mana? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Jadi tuan-tuan, bila masuk pada zaman fasa kedua, Rasulullah SAW Muhammad, waktu inilah apa Arab buat.
apa Israel buat pada Arab. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok. Sebelum tu berlakunya tuan-tuan perang Israel, dia ada satu sejarah hitam, iaitu perang, dia panggil perang 6 hari 1967. 200,000 terkorban, 300 bilion USD kos yang diperuntukkan untuk berlakunya perang 1967. Memang Israel menang waktu tu, tapi Israel hilang kekuatan. Tapi dia menang dari segi kuantiti dia ramai, sallallahu Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi beberapa wilayah Bukit Golan Syria, Bukit Armageddon di Palestin, di Mesir, Semenanjung Sinai, dia takluk. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu Muhammad. Jadi kemenangan pertama, Islam kalah 1967. Perang kedua, perang melawan Israel 1973. Yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan 1948, Mesir, Syria, Iraq, Jordan. 4 negara ni melawan Israel. Waktu ni Arab masih kuat. Tuan-tuan faham cerita ni? Saya nak kata apa ni? Saya nak abang mai kata macam mana Israel dan Yahudi melunturkan semangat jihad bangsa Arab. Ni awal ni depa masih kuat, depa masih bergabung. 1967 Mesir sampai Tunisia tuan-tuan. 1 2 3 4 5 6 X. Lepas ni bila 7 kira tak betul dah. X sampai berapa ni? 11 negara. 10 negara Arab bergabung 1967. Maka kekuatan Arab paling kuat menentang Israel adalah 1967. Maka 1967 tuan-tuan, 6 Oktober hari ini. Hari ini adalah ulang tahun kejadian misteri sejarah hitam bagi Yahudi. Memang kenal semua. Ini hari anniversary sejarah hitam. Ustaz Manih pula main cerita pasal ini, lagi takut Yahudi. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. 6 Oktober. Tuan-tuan dan puan-puan, 6 Oktober 1948, 6 Oktober 1967, 6 Oktober 1973, 6 Oktober 1982. Semua siri peperangan. Okey. Muslimin dan muslimat rahimahumullah sallallahu Muhammad, setiap 6 Oktober maka Yahudi sangat takut pada tarikh ini. Mereka berjaga-jaga sebab setiap tahun 67, 73, last 7 Oktober tahun lepas. Okey, setiap tahun tuan-tuan 6 Oktober, tapi tahun lepas Brigade Al-Qassam ambil 7 Oktober. Jadi kita bincang hari itu. Fasa pertama siapa ingat? Kenapa berlaku 7 Oktober? Kenapa tidak 6? Setiap 6 Oktober saya kata Yahudi Israel memang mereka berjaga-jaga. Ni malam ni memang tak tidur lena ni. Sebab takut ada benda yang besar berlaku. Tahun lepas 6 Oktober jatuh pada hari Jumaat. Dan 7 Oktober jatuh pada hari Sabtu. Kalau tuan-tuan masih ingat, if you can still memorize, ada pantang larang dalam 2 agama besar dunia. Kristian, Rom, mereka tak boleh bertarung dan berperang pada hari Ahad. Kerana dalam kepercayaan kitab Old Testament lama mereka, mana-mana peperangan berlaku dalam hari Ahad adalah hari kebesaran mereka. Macam kita hari Jumaat. Kalau buat juga, kalau berlaku juga, memang mental dan spiritual mereka down. Memang confirm akan kalah. Dan mereka tak pernah menang peperangan jika berlaku pada hari Ahad. Itu kalau Rom. Sebab tu tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia pilih 6 April sampai 29 Mei 1453. Betul-betul pada hari Rom tak kuat. Maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia juga ada falak astronomi punya knowledge bila masa perang. Sama juga dengan Sultan Syekh Abdullah Fahim, tok guru kita. Dia bagi 31 Ogos tu, itu tarikh yang penuh dengan falak dan astronomi. Bukan saja-saja bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila hari Sabtu, Yahudi pantang larang dia tak boleh perang pada hari Sabtu. Sebab Sabtu adalah hari Yom Kippur, hari kebesaran dan hari penebusan dosa mereka. Hari raya. Tiba-tiba Al-Qassam daripada brigade skuadron udara, tentera udara Diraja Al-Qassam dengan skuadron Eagle As-Saqar, 50 paragliding. Tahun lepas tuan-tuan masih ingat, dia serang hari Sabtu. Di saat Israel memang tak ready, hari titik lemah mereka, runtuh 300 komando hilang, mati, ditangkap dan ditawan sebagainya. Okey, jadi bila benda ni, sejarah rekod mengatakan bahawa attacking dan gabungan negara Arab ni sangat kuat sejak 1948 sampai 1982. Muslimin dan muslimat, saya tak perincikan satu persatu. Ini kejadian dan implikasi. Semua ni, waktu ni, daripada 48 until 1892 ni, semua Arab bergabung, bercantum. Arab sangat kuat waktu ni. Seia senada,
seia sekata senada seirama. Muslimin dan muslimat. Daripada sinilah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka berlakulah beberapa perjanjian demi perjanjian yang kita tengok kat sini bagaimana satu persatu 1978, 1983, 1994 sampai 2020. Normalisasi hubungan diplomatik, maka Israel mula berjabat tangan, tawarkan apa yang kami boleh tawar. Apa tawaran Israel untuk negara Arab demi membeli jiwa? Apa tujuan membeli jiwa? Sebab bila kami serang Palestin nanti, hampa jangan buat apa-apa. Sebab I give you something, you will get something and many things, also everything from us. So that, dengan syarat, you do not do anything when we attack Gaza and Palestine. Itu termateri perjanjian. Apakah perjanjian itu tuan-tuan? Ini bukan rekaan semata-mata. Kesatuan Saudi Arabia membeli kelengkapan pengintip risikan United States Amerika berjumlah USD 250 juta. King MBS telah berjabat tangan. Sallallahu Muhammad, Israel sold is around 250 millions sophisticated spy system to Saudi Arabia. Maksudnya sistem perisikan batalion tentera darat Saudi hari ini menggunakan pakai apa? Material daripada Israel. So nak bangkit macam mana? Hutang akaun duduk kat sana. Hutang Saudi ada dalam Israel. Nak duit Israel dalam Saudi, duit Saudi dalam Israel. Kerjasama strategik pertahanan 2018. UAE, kepakaran security cyber pangkalan tentera US. Tuan-tuan tengok dalam 3 minggu lepas Al-Qassam bila dia masuk nak pergi ke sempadan utara Israel, apa berlaku? Ditemui beberapa orang rakyat tentera UAE diupah oleh Israel untuk menyerang hendak dan mencari jalan Yahya Sinwar. Ditangkap. Soal siasat, tengok-tengok anggota dan rakyat tentera UAE bersubahat dan berkomplot dengan Israel. Sanggup. Tak tahu berapa lama, berapa banyak dibayar oleh Israel. Akhirnya ditawan dan ditahan. Sallallahu Muhammad dalam tahanan pejuang Al-Qassam. Mesir, apa yang Israel buat? Apa perjanjian yang dibuat? Tuan-tuan, kebenaran menggunakan ruang udara, ketenteraan dan mengimport gas 2018 sampai malam ni sehubungan berlangsung. Sallallahu Muhammad. Yordania berkongsi perjanjian damai tadi saya sebut 1994 dan berkongsi sempadan sebelah. Tuan-tuan, Iran kalau dia nak serang ke Israel Tel Aviv, okey, hanya 2 saja negara yang boleh sampai ke Israel. 2 aja ruang udara yang boleh sampai ke sempadan Israel, iaitu Palestin dan juga Jordan. Jarak rudal yang perlu ditempuh, yang dirempuh oleh Iran, dia nak tak fighter jet ke, rudal ke, Iron Dome ke apa-apa, 1,500 km. Yang terbaru 3 hari lepas, tuan-tuan tengok, Iran telah melancarkan 3,000 hypersonic ballistic peluru berpandu dengan kelajuan 15 Mach bersamaan dengan tuan-tuan 90 saat. 1 km 0.06 saat. 1,500 km, can you imagine? 1,500 km 90 saat sampai. Plus minus 1 km 0.006 saat. Dahsyat tak dahsyat. Akhirnya menghancurkan 15 fighter jet F-35 Raptor di Ben Gurion Airport. Sebab apa? Sebab Iran target memang jadi apa-apa pun kita bom airport dulu. Jangan sampai Benjamin lari. Itu Iran punya skill. Dia tak pergi ke darat, dia pergi ke airport dulu. Melainkan Benjamin dan Israel, dia ada airport peribadi, tak tahu kat mana. Mungkin atas bukit kan? Mungkin guna heli kan? Terkejut tergempak, saya rasa secara logik mesti ada emergency runway kan untuk lari. Okey, kembali tuan-tuan, Bahrain, perjanjian Abraham Accord 2020, pangkalan tentera US masuk. Jadi berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5 negara Arab, tuan-tuan, telah ada dana diplomatik, akaun, usaha sama, JV. So nak kata, memang tak boleh kata apa. Sallallahu alaihi wasallam. Pelantar minyak dia guna pakai. Di Iraq pun ada 12 pangkalan tentera udara US.
Dan yang ni saya kata kita pernah bincang Ustaz Ali Muhammad dalam majalah Foreign Policy 31 of 31 bulan 12 sorry tidak tu 31 Disember 2019 melaporkan Amerika telah menghabiskan waktu 70 tahun dan dana puluhan milion untuk melatih tentera Arab Saudi. Itu menjadi jawapan bahawa hubungan ketenteraan antara PMA, Private Military Academy, antara US, Saudi dengan Yahudi memang berkawan. So sebab tu menjadi jawapan kenapa bila kita pergi Mekah, pergi Madinah, polis Saudi, tentera Saudi sangat kasar. Tinggal tak pegang senjata kan. Tengok Dr. Guru dah seberang. Ambil ijazah sanad. Dia ambil ijazah sanad dekat US, Private Military Academy. 1932 terbina lah polis-polis Saudi. Ada 3 batalion. Yang hari tu yang haji kan, dia power block semua batalion yang kita tak pernah nampak. Muslimin dan muslimat, rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan sedikit saya share. Kalau kita tengok kekuatan pertahanan ketenteraan negara Islam, kalau betul-betul lah kita nak gabung kan. Jom kita tengok tuan-tuan. Okey, Pakistan menduduki ranking tertinggi dunia dalam kategori negara Islam di tempat yang ke-7. Jatuh kepada macam-macam hadiah jabatan bertuah. Pakistan Pakistan nombor 1 dunia untuk Islam, tapi world ranking nombor 7. Sallallahu Muhammad. Navy, Air Force dan darat. Pesawat bersenjata Turki jatuh nombor 2. Indonesia yang ketiga dan yang pertama mewakili Asia. Jadi kita ni tumpang syafaat negara Indonesia. Tuan-tuan, pesawat Air Force kita CN235 yang berpangkalan di Kuching Base Airport menggunakan daripada kapal Indon. Indon dah ada Indonesia. Indonesia menggunakan, dia ada manufacturing industri perkapalan walaupun transporter kapal pengangkut. Malaysia kena ada orang ni, kena ada sebiji ni kat bertang. Boleh ya? Datuk, jom kita buat bisnes kapal tu. Okey, saya pam dana. Weh, syakal. Yahudi mai cari ni, Ustaz Malihan ni. Oh, Ustaz Malihan buat kapal ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ranking dunia. Dan negara Saudi tuan-tuan dengan kekuatan di tempat yang ke-23 di dunia dengan kekuatan 407,000 anggota keselamatan yang masih aktif, 1,263 tangki, 665 senjata artileri, 186 punya roket, 238 fighter jet dan 34 helikopter fighter. Iran menduduki tangga yang ke-17, paling ramai tentera aktif 1 juta. Tuan-tuan, kalau ikut bilangan tentera, nombor 1 menang dekat China. Tapi kalau paling kuat, menang kat Amerika. Ranking keseluruhan, ikut kekuatan, world number 1 punya army tentera menang dekat US. Yang kedua Rusia. Tapi Rusia dia menang kategori kereta kebal paling banyak, ribuan, 6,000 lebih kereta kebal saja. Tapi kalau bab kekuatan senjata, fighter jet menang dekat US, world number 1, masih ranking. Yang ketiga baru China. China ada 2.3 juta anggota tentera. Cuma dia kalah dari segi fighter jet, tapi dia menang dari segi kapal perang laut. Menang kat dia. Yang baru ni hantar kat petinggi Ali baru 200. 200 tu baru mungkin 0.00% sikitnya. Hantar hak pencin lah kot. Hak second hand kecil tu. Dia tak main hantar yang BMW ni, tu main hantar yang level-level ni ya, cikai-cikai ya. Muslimin dan muslimat, rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan apa yang saya nak share ni tuan-tuan, nak beritahu bahawa dengan apa yang ada ni, jadi Yahudi dan Israel dengan hubungan yang ada semua ni, sikit demi sikit menyebabkan negara Arab tak boleh berkata apa-apa. Nampak tak tuan-tuan? Di sini tidak ada pun satu pun hubungan dengan 4 negara yang sedang bangkit. Tidak ada. Yaman tidak terlibat. Syria tidak terlibat. Lebanon tidak terlibat. Jadi ini menandakan bahawa 4 negara Arab ni masih ada ruang dan kita kata harapan untuk tidak menjual maruah agama kepada US dan proksi Israel. Sebab tu jawapan kenapa 4 negara ni saja bangkit, sebab there are no importance, tidak ada kepentingan kita kata aset dan diplomatik punya relation dengan Israel. Jadi menjadi jawapan tuan-tuan kenapa berlaku serangan 4 negara ini bangkit. Dah Nabi sebut dah Islam bangkit daripada negara Syam, kan, Syria, Palestin, Lebanon dah termasuk.
Jadi muslimin dan muslimat Rasulullah SAW Muhammad, jadi mengatakan bahawa apa yang berlaku hari ini 4 negara ini bangkit menandakan kebenaran hadis Nabi. Memang Islam sedang bangkit daripada salah satu 3 wilayah, iaitu Syam. Maka Syam ni kita sedang menyaksikan kebenaran hadis Nabi. Maka sebab dalam doa Qunut Nazilah kalau boleh masuk sekali 4 negara ni yang sedang bergabung dan bercantum. Jadi kita nak tengok tuan-tuan tengok kan, ketika rudal Iran hantar ke Tel Aviv dengan keluaran 1500 km 90 saat, rakyat Gaza bila kan dia mana-mana pesawat daripada luar negara nak pergi ke Tel Aviv mesti lalu Palestin, mesti. Walaupun ke atas Palestin, rakyat Palestin tengah makan Maggi, bukan Maggi lah. Tengah makan ni, tengok. Selama ni kan peluru berpandukan mai kat dia. Tak ada nak suap, elok nak suap pam kena. Hari ni suap makan. Atas kepala aku kan. Pergi kat Tel Aviv. Pada muka. 366 hari dah kami tunggu. Macam ni lah baru bangkit. Kalau kita boleh faham lah bahasa rakyat Palestin kan. Bahawa hari ni kami nak tengok lama dah ni macam ni. 366 hari kami tunggu kot. Dah lama dah kami nak suap makan. Elok nak suap jatuh. Hari ni baru boleh suap, ya Allah, nikmatnya boleh suap makan. 366 hari kami tak dapat suap makan dengan penuh nikmat seperti ini. Mudah-mudahan Allah kekalkan kekuatan dan momentum untuk Lebanon, Syria, Yaman, Iraq dan juga Iran. So 5 negara sedang bersatu. Muslimin dan muslimat, saya kira dulu cukup dulu sekadar ini. Soalan Rais Muhammad. Jadi kesimpulan dia, pastinya akhir zaman ni bergantung kepada kondisi terkini apa yang berlaku pada negara Syam, kerana pergolakan di Syam itu menandakan dekat ataupun jauh kita dengan akhir zaman. Jadi muslimin dan muslimat, kita bukan hanya jadi penyaksi dan penonton semata-mata, tapi kita juga meneruskan bantuan sokongan walaupun support dari segi doa dan spiritual agar mana-mana yang tulus, benar, suci. Kita doakan Iran bukan berlakon, bukan wayang, tapi dia sangat benar dan tulus. Tuan-tuan, kalau nak kata berlakon hantar 3000 peluru tu berapa juta bilion tu? Adakah dia sedang berlakon mengorbankan jutaan bilion duit dia? Wallahu ta'ala alam. Kita tak nak jawab lebih. Selebihnya kita hanya serah pada Allah Azza wa Jal. Dalam konsep hukum fiqh, nahkum bi zawahir. Kita hanya hukum apa yang kita nampak. Nampak Iran berjuang sungguh, kita kata mereka tulus berjuang. Itu bukan lakonan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlakon ni maksudnya kapal tu elok nak terjun, kapal patah balik dekat Iran. Itu betul berlakon. Atau boleh singgah lalu berbertam ke? Itu mungkin berlakon lah. Ini jatuh pam meletup sungguh. Bismillah dan bismillah rahmatullah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Pun maaf anda ada kekurangan, kecacatan dan kesalahan, kekhilafan. Sepanjang perkongsian mudah-mudahan Allah angkat dan Allah kekalkan kita dalam cantuman dan momentum kesatuan agar untuk kita bukan hanya melihat saja, sekali lagi kita akan bersama seluruh pejuang di tanah air dan seluruh pejuang di dunia untuk meletakkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la duna 'alih. Aqul qawla hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qablallah.